Astaghfirullahalazim. 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 Uhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil mustafa al-qail man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati pengerusi Masjid Nurul Hidayah serta ahli jawatan kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala pada petang ini kita dapat bersama dapat sama-sama kita melaksanakan solat fardu asar berjemaah, dan seterusnya kita duduk seketika dalam keadaan berniat i'tikaf. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Di samping kita dapat menekuni akan satu sunnah Nabi yang begitu besar, iaitu majlis ilmu. Saya sangkakan hari bekerja ni tak berapa nak ramai kan. Rupanya bila sebut Masjid Parit Raja, tak kira hari cuti ke hari bekerja ni, tetap ramai juga. Yang paling menggerunkan suasana kaum ibu lah, dengan catatan buku setebal-tebal catat dengan pen, Masya Allah. Saya merasakan mungkin tak berlaku di tempat lain. Suasana di Masjid Parit Raja sesuai dengan namanya. Dan peranjat ada Ustaz Syahid pula sekali kat sini. Ustaz Syahid ni anak murid saya ketika mana kat Tanuriah. Dia ada dua orang, Syahid satu, Torik satu. Kalau kita hantar mana-mana ceramah ke, ceramah bahasa Arab ke, bawa piala lah, dia dengan Torik ni sama-sama naik lah. Kita hantarlah pidato bahasa Arab, pidato bahasa Melayu, apa je dia dorang ni sama naik. Saya menjangkakan satu ketika ni jadi penceramah tersuhur. Betul, dah jadi penceramah tersuhur. Kalah pula tok gurunya, dia boleh panjat bahu kita pula. Hebat, jadi tumpang banggalah. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Ta'ala dalam siri tazkirah. Nama pun tazkirah. Tazkirah ni satu yang berulang. Kalau kita nak dapatkan ilmu, alim, kita dapat ilmu. Zakir ni diulang, maknanya berkemungkinan ada sesuatu yang pernah dicakapkan akan berulang. Terkadang sesuatu yang diulangi ini ada kemanisan. Itu sebab kalau kita baca Al-Quran, duk ulang, dia ada kemanisan. Mudah-mudahan insya-Allah kita mendapat kemanisan dalam majlis ilmu ini dalam fasa beradanya kita dalam bulan Ramadan. Betapa syukurnya kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam bulan Ramadan. Setelah mana kita berdoa bermula daripada bulan Rajab masuk bulan Sya'ban, kita doa kepada Allah Ta'ala dekat-dekat nak bulan Sya'ban, nak habis Sya'ban pun kita
penuh pengharapan, berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan usia kami ini dalam bulan Ramadan. Akhirnya Allah Ta'ala makbulkan. Dan kita pun tak pasti adakah Ramadan pada kali ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Mungkin tahun 2022 kita tak jumpa lagi. Itu sebab saya teringat akan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang sahabat, Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari ni satu ketika diminta Nabi berikan nasihat, ya Rasulullah, izni wa aujiz, berikanlah peringatan untuk aku dan ringkaskan peringatan tersebut. Kerana pada waktu itu Nabi mungkin sedikit suasana sibuk sikit berdepan dengan masyarakat ataupun pimpinan-pimpinan tertentu. Jadi oleh kerana dia ini dalam satu hari mesti nak dapatkan nasihat daripada Nabi, dapat sikit pun jadi. Ya Rasulullah, berikanlah peringatan kepada aku, ringkas pun tak apa. Maka Nabi pun katakan yang pertama, kata Rasulullah, iza kumta ila solah, apabila kamu berada bangkit daripada solat, fasalli salatul muwaddi', jadikanlah kamu solat kamu ini solat yang terakhir. Kita bayangkan kalau kita jadikan kita tahu dah nak meninggal dunia, contohnya kita solat asar, kita dapat tahu dalam sekitar pukul 6 ni Allah Ta'ala ambil usia kita agak-agak macam solat zuhur asar kita, Masya Allah, kita merasakan solat yang terakhir. Begitulah dengan Ramadan. Andai kiranya kalau kita tahu tahun depan kita tak menemukan Ramadan, kita jadikan Ramadan pada kali ini Ramadan yang paling istimewa. Kita kaut sebanyak mungkin amal ibadah yang ada di dalamnya, dengan penuh ketamakan, tamak nak raih apa jua amal soleh. Dan kedua kata Nabi kepada Abu Ayyub Al-Ansari, iza takallam, apabila kamu bercakap bikalamin, dengan kata-kata, dengan satu-satu perkataan, tak tadhiru minhu ghadan, jangan sampai kamu ini jadi menyesal dengan kata-kata kamu ini pada keesokan harinya ataupun hari berikutnya. Maknanya nak kena jaga kata-kata. Terkadang kita ini terlebih peramah, tuan-tuan. Bila terlebih peramah, terlebih banyak cakap. Terkadang bila terlebih banyak cakap, kita tak perasan yang kata-kata kita ini ada menyakiti hati-hati sahabat kita. Kita jadi menyesal. Mungkin kalau kat Facebook kita tulis satu update, kita boleh sempat padam kan. Kalau kita padam, orang lain dah tak boleh nak tengok. Tapi dalam grup WhatsApp, kita tersalah sebut kata apa-apa, dalam tempoh selepas setengah jam, rasanya kita tutup macam mana sekalipun, dah tak boleh dah. Dah sampai. Masa itulah kita menyesal. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, wajmi ya'sun, kamu simpan sifat duka cita, putus asa kamu, amma baina aidian nas, apabila kamu berdepan dengan sesuatu keinginan daripada manusia, kamu simpan sifat putus asa. Maknanya janganlah kita berputus asa bila orang kita duk tunggu sesuatu daripada seseorang manusia, orang tak bagi, jangan sampai kita berputus asa. Kita mengharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, diam tak diam kita dah masuk ke tanggal kedua Ramadan. Hadis daripada Ubadah bin Samit menyatakan ketika mana Nabi masuk ke dalam bulan Ramadan, Nabi akan berdoa, Allahumma sallimni li Ramadan
Ya Allah, kurniakanlah kesejahteraan kepada diri aku, keselamatan pada diri aku dalam bulan Ramadan. Ataupun istilah lainnya, ya Allah, aku bersyukur akhirnya dapat aku melepaskan kerinduan di dalam bulan Ramadan. Maknanya kita yang terbuak-buak merindui Ramadan akhirnya dapat. Dan seterusnya, wasallim Ramadan li, dan begitu juga mengharapkan agar Ramadan ni pun sama dapat melepaskan rindu bila bertemu dengan kita. Itu nikmat tuan-tuan. Maknanya Ramadan ni pun suka dan dapat melepaskan rindu bila orang-orang beriman ni masuk dalam bulan Ramadan. Wasallimhu minni, ini kalau kita mufrad, kalau kita doa sendirilah, kita tak jamakkan. Wasallimhu minni mutaqabbalan, ya Allah, jadikanlah amalan-amalan yang kami lakukan sepanjang Ramadan ini mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab salafus soleh tuan-tuan, 6 bulan sebelum masuk dalam bulan Ramadan mereka dah berdoa penuh dengan pengharapan. Bahkan setelah mana mereka meninggalkan Ramadan, mereka tak putus-putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling penting agar ketika mana mereka berada dalam bulan Ramadan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dapat pengampunan, itu yang paling penting. Kerana Nabi katakan, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai di kalangan umat aku yang mereka ini berpuasa tetapi mereka tidak mendapat apa-apa daripada puasa mereka kecuali lapar dan dahaga sahaja. Itu yang paling kita bimbangkan. Salafus soleh mereka teramat bimbang, paling mereka takut sepanjang mereka berada dalam bulan Ramadan tak mendapatkan pengampunan. Kerana bila manusia tidak mendapat pengampunan sepanjang Ramadan yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya, rupanya risiko yang cukup besar. Rupanya berisiko tuan-tuan. Terkadang kita seronok bila Allah Ta'ala rezekikan kepada kita masuk dalam bulan Ramadan, tetapi terkadang kita terlepas pandang. Bila sepanjang Ramadan kita tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, rupanya risiko yang cukup besar. Sebagaimana akan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, hadis daripada Abi Hurairah, daripada Sayyidina Anas bin Malik. Hadis ini familiar tuan-tuan. Saya yakin setiap kali penceramah kalau duk nak sentuh tentang Ramadan, tak sahlah kalau dia tak sebut tentang hadis ini. Yang mana irtaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila minbar darajatan faqal amin, wa sumartaqan darajatan saniyatan faqal amin, wa sumartaqan darajatan salisatan faqal amin. Menceritakan satu ketika Nabi masuk ke dalam masjid, sahabat menanti kedatangan Nabi untuk Nabi baca khutbah. Maka Nabi pun masuk dan menuju ke mimbar. Kalau kita berada di Raudhah, kita menemukan ada lagi mimbar tersebut yang mana ada 3 anak tangga. Mimbarnya kurus, dia tinggi ke atas. Saya setiap kali berpulang masuk dalam Raudhah akan duduk berdepan dengan tangga tersebutlah, menggambarkan suasana yang berlaku tu. Maka sahabat perlihatkan Nabi menuju ke mimbar sebagaimana biasa untuk membaca khutbah. Maka kami perlihatkan ketika mana Nabi sampai di setiap anak tangga tersebut. Anak tangga pertama, Nabi berhenti seketika dan Nabi mengungkapkan perkataan amin. Tiba-tiba Nabi sebutkan perkataan amin, sedangkan kami lihat tak ada sebarang bentuk doa yang kami dengar. Naik ke tangga kedua pun Nabi sebut perkataan amin. Naik ke tangga ketiga pun Nabi sebut perkataan amin.
Maknanya sebanyak 3 kali Nabi sebutkan perkataan amin kerana ada 3 anak tangga. Sahabat bila suasana itu berlaku, tertanya-tanyalah mereka. Setentunya mereka tak sabar nak tanya kepada Nabi, sebab jarang, tak pernah Nabi lakukan sebegitu. Tiba-tiba Nabi mengungkapkan perkataan amin. Maknanya, ya Allah, mustajabkanlah doa. Maka setelah mana selesai, Rasulullah SAW baca khutbah dan solat, sahabat pun mengerumuni Nabi dan tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, alama amanta, wahai Rasulullah, untuk apa engkau menyebutkan perkataan amin setiap kali engkau melangkah? Lantas baginda pun katakan, atani Jibril AS, telah mendatangi malaikat Allah Jibril AS ketika mana aku melangkah. Dan kali ini malaikat Allah Jibril datang dengan membawa 3 potong doa. Doa yang berhubung kait tentang golongan-golongan manusia yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak berhak sama sekali untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita bayangkan tuan-tuan, manusia bila Allah Taala tidak berikan kepadanya rahmat, adakah dapat peluang tak dia ini masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala? Maknanya satu doa yang serius, yang besar ke atas 3 golongan manusia ini. Sahabat bila dengar sebegitu jadi gerun, bimbang. Bimbang, takut-takut mereka ni terlibat dengan golongan manusia tersebut. Dan kita bayangkan ketua segala malaikat, iaitu malaikat Allah Jibril, berdoa dan diaminkan oleh kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyidul Anbiya. Bagaimana kita lihat darjat doa tersebut? Bila sahabat katakan kepada Nabi, apakah 3 doa tersebut? Yang pertama Nabi sebutkan, raghima anfun abdin, kecelakaan ke atas kelompok manusia ini, kata Nabi. Iza zukirta indahu falam yusalli alaik, apabila disebutkan akan namamu maka mereka ini tidak berselawat ke atasmu. Mudah kita faham tuan-tuan, antara umat Nabi yang tidak berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak menunjukkan betapa besarnya perintah selawat. Turun perintah selawat ketika mana dalam bulan Sya'ban. Turun ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusallun, berselawat ke atas Nabi. Digunakan fi'il apa? Fi'il mudhari', bukan sallu, yusallun. Kalau sallu ni fi'il madhi, sesuatu yang telah berlaku dan mungkin tak dikehendaki untuk ulang balik. Bila digunakan fi'il mudhari' yang kita belajar bahasa Arab lah, makna fi'il mudhari' ini sesuatu yang sedang berlaku, bahkan berterusan berlaku, istilzam wa istimrar. Itu sebab sehingga hari ini kita diperintahkan untuk berselawat ke atas baginda Rasulullah SAW. Satu bentuk kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi. Berbeza dengan kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Allah Ta'ala Adam AS, ketika mana Allah Ta'ala perintahkan kepada para malaikat untuk sujud hormat kepada malaikat, kepada Nabi Allah Ta'ala Adam. Allah Ta'ala gunakan fasajadu. Sajadu ni fi'il madhi, sesuatu yang telah berlaku. Maknanya perkara itu berlaku masa tersebut, dia tidak berlanjutan. Itu sebab nak menunjukkan kepada kita berselawat itu cukup penting. Wah doktor,
Risau juga bila doktor nak ke depan tu kan. Takut doktor nak duduk, saya kat bawah pula. Yang lepas doktor ambil gambar, terperanjat saya. Datang-datang nak ambil gambar. Berselawat. Ada satu hadis yang Nabi ceritakan kepada sahabat tentang umat Nabi yang suka berselawat. Kata Rasulullah, di ketika mana umat-umat terdahulu, bahkan umat Nabi ini disirit untuk dihumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu pengarahnya malaikat Allah Zabaniyah, sambil disaksikan oleh Nabi Allah Ta'ala Adam, bapa segala bapa kita lah kepada segala manusia. Maka diperlihatkan setiap umat ni disirit. Bila lalu kepada malaikat Allah Zabaniyah, dan malaikat Allah Zabaniyah katakan, teruskan, campakkan ke dalam neraka. Maknanya dihirit. Bila malaikat Allah Zabaniyah bagi lampu hijau, teruskan campak. Campak seorang umat-umat yang terdahulu. Bila sampai turn umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dihirit untuk dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, malaikat Allah Zabaniyah katakan, ini umat siapa ni? Malaikat mengatakan, ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Muhammad. Nanti dulu, jangan campakkan dulu, aku perlu menemukan Rasulullah. Maka malaikat Allah Zabaniyah pun bertemu dengan Nabi dan menghabarkan tentang nasib umat Nabi yang bakal disirit untuk dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, jangan dicampakkan dulu. Izinkan untuk aku bertemu dengan umat aku tersebut. Biarkan aku dengannya dan dengan Allah Subhanahu wa taala, biarkan. Maka akhirnya umat Nabi tersebut disebutkan ditimbang semula amalannya di Al-Mizan, ditimbang balik. Kod-kod mana tahu ada can masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka bila ditimbang ia benar, rupanya dosanya memang berat. Dosanya lebih berat daripada pahalanya. Waktu itulah Nabi datangkan syafaat, berikan bantuan, kerana si fulan itu ketika mana hidupnya tidak putus berselawat ke atas Nabi. Dikatakan dalam hadis tersebut, Nabi keluarkan bitaqah kad, sekeping kad kecil. Maka Nabi letakkan di atas neraca belah kanan itu. Maka bila diletakkan, terus berat terus neraca tersebut. Sahabat pun tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau perasan tak apa yang tertulis di kad tersebut? Nabi pun katakan, iaitu tertulis di kad tersebut perkataan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kad tersebut satu kenikmatan. Maka padanlah bila malaikat Allah Jibril katakan kecelakaan ke atas golongan manusia ini dan Allah Ta'ala jauhkan ke atasnya rahmat. Iza zukirta indahu falam yusalli alaik, apabila disebutkan akan namamu, mereka ini tidak berselawat. Yang kedua, doa kedua yang dipanjangkan, yang dibacakan oleh malaikat Allah Jibril AS, yang kita nak kaitkan dengan tazkirah kita pada petang yang berbahagia ini. Raghima anfun abdin, kecelakaan ke atas golongan manusia ini, bahkan Allah Ta'ala akan jauhkan ke atasnya rahmat. Man adraka Ramadan falam yughfirlah, bila Allah Ta'ala berikan kesempatan untuk dia ini masuk dalam bulan Ramadan, rupanya dia ini tidak mendapat pun sedikit pun, tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, sikit pun tak dapat. Sedangkan dalam bulan Ramadan, antara sebesar-besar bentuk pengampunan yang Allah Ta'ala tawarkan. Kalau kita lihat sepanjang bulan Ramadan, ada 3 bentuk tawaran yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya sebagaimana yang Nabi sebutkan. Dalam satu Ramadan ada 3 bentuk tawaran yang mana dia punya ganjarannya sama, mendapat pengampunan, walaupun perlakuannya berbeza.
tetapi mendapat pengampunan akan dosa-dosa yang lampau. Jadi pelik menemukan satu golongan manusia bila Allah Ta'ala berikan peluang untuk duduk dalam bulan Ramadan tak dapat pengampunan walaupun sedikit. Kan pelik itu. Sedangkan Allah Ta'ala tawarkan kepada hamba-hambanya ada 3 package. Package yang pertama, man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, maknanya di siang harilah berpuasa, dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka Allah Ta'ala akan ampunkan akan dosa-dosanya yang lampau sepanjang siang dia berpuasa Ramadan. Itu package yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sebutkan man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Yang ini digunakan qama, man qama, barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, Allah Ta'ala akan ampunkan akan dosa-dosanya yang lampau. Ulama membahaskan berkaitan tentang hidupkan malam-malam Ramadan. Ulama mengatakan ianya bermula kita solat fardu maghrib berjemaah. Kalau kita lihat waktu Ramadan, berapa banyak tempat masjid ataupun surau yang solat fardu maghribnya macam duk suram begitu. Bahkan ada setengah masjid ataupun surau ketika mana Ramadan dah tak kedengaran bunyi azan, lagi-lagi surau. Pasal Pak Bilalnya ada kat rumah duk sibuk nak berbuka puasa bersama keluarga sampai lupa akan tugas dia. Begitu juga Pak Imam. Mungkin Kak Muar ni kita tak jumpalah. Kak Muar ni satu daerah yang hebat tuan-tuan. Itu sebab kalau kita lihat bumi Muar ni bumi yang sejuk. Walaupun saya orang Batu Pahat, Ustaz Syahid Batu Pahat macam ada panas sikit lah. Mudah-mudahan orang Batu Pahat tak dengar lah ni. Nanti kalau kuliah kat Batu Pahat, cakap kat Batu Pahat pula sejuk kan. Betul. Daripada sudut remajanya, kita tengok ada remaja kat Muar ni berpelesiran di pasar raya tak jumpa. Kalau kat Batu Pahat, Masya Allah, gerun kita tengok. Kerana kat Muar ni banyak madrasah, banyak pondok-pondok yang ada. Bahkan sekolah menengah agama ni pun paling banyak kat Muar. Ma'had ada, kat Paguh ada, yang baru ni SMK Mat Yasin. Tak kira lagi madrasah-madrasah yang ada, Masya Allah. Itu sebab sejuk. Itu sebab bila masjid di Muar ni anjurkan apa jua aktiviti kerohanian duk penuh. Yang paling utamanya masjid ni lah. Kalau Qiyamul Lail pun Masya Allah pun penuh. Nama pun raja kan, nak kena jaga perkataan raja tu Baiklah. Bermula dengan solat fardu maghrib berjemaah. Tak salah kalau kita nak berbuka kat rumah, bukalah ala kadar yang ringan. Lepas buka, bergegas semula ke masjid untuk nak mendapatkan solat fardu maghrib berjemaah. Ataupun masjid tu sendiri yang anjurkan berbuka puasa. Kalau kat surau saya di Taman Temenggung, memang tiap-tiap tahun anjurkan berbuka puasa. Biasanya dalam sekitar kita siapkan dalam untuk makan dalam sekitar 40 orang gitulah. Rupanya semalam kita tengok start lebih dekat 60 orang lebih. Semalam kita duk bungkus dalam 30, habis ada yang tak dapat. Ramai yang solat maghrib. Jadi kita kena tambah bungkusan, letak 50 ataupun 60. Rupanya orang seronok dah mula. Kesedaran tu ada, mereka nak dapatkan permulaan nak hidupkan malam Ramadan dengan solat fardu maghrib berjemaah.
kemudian disusuli. Kalau dah buka nak balik rumah semula tak ada masalah, baliklah rumah semula, tak ada masalah. Kemudian disusuli dengan solat isyak berjemaah dan solat tarawih. Cuma solat tarawih ni tuan-tuan, kita nak mendapatkan pahala seolah-olah dapat pahala sepenuh malam. Rupanya ada prasyarat-prasyaratnya. Antaranya kita ni solat tarawih bersama dengan imam, maknanya kena sama ending dengan Pak Imam. Yang ni terkadang kita feel, terkadang kita feel imam buat 20, kita buat 8. Agak-agak boleh sama tak? Ada orang kata, boleh tak ustaz, kalau imam buat 20, saya buat 8, nanti dekat-dekat Pak Imam dah nak habis, saya masuk, saya nak dapatkan sama salam. Dapat tak sepenuh malam? Tak dapat. Pandai juga Dia ujung-ujung nak masuk witir dia pun masuk. Maknanya nak sama salam terakhir dengan Pak Imam. Dia tak jadi, nak kena sepenuhnya. Apa Nabi sebutkan? Innahu man qama ma'al imam. Siapa yang solat tarawih bersama dengan imam hatta yunsarif, sehingga mana sama-sama selesai, sama-sama beredar, kutiba lahu qiyamul lail, dia mendapat malam, sepenuh malam dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita boleh berazam tuan-tuan. Terkadang saya lihat buat 8 dengan 20 selisihnya masa macam tak lama, dalam sekitar 20 minit aja tuan-tuan. 20 minit 20 minit setakat kalau kita baca WhatsApp ni, baca WhatsApp duk tarik-tarik itu pun silap tanpa kita perasan 1 jam tuan-tuan. 1 jam. Bangun tidur kan layan WhatsApp dulu. 1 jam. Betapa melalaikan. Tetapi untuk beribadah cuma nak tambah 20 minit lagi pun kita rasa Allah. Itu sebab kita nak pastikan mendapat al-muttaqun, golongan-golongan yang bertakwa. Tawaran yang ketiga dalam bulan Ramadan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, man qama lailatul qadr, barang siapa yang hidupkan malam-malam Lailatul Qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Malam Lailatul Qadar pula maknanya ada 3 pakej besar khusus untuk mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi doa yang dipanjatkan oleh malaikat Allah Jibril, rima anfun abdin, kecelakaan ke atas kelompok manusia ini, man adraka Ramadan falam yughfirlah, bila Allah Ta'ala berikan kesempatan untuk masuk dalam bulan Ramadan, tiba-tiba tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malang. Itu sebab terkadang kita bermuhasabah diri tuan-tuan, bagaimana puasa kita tahun ini dengan tahun-tahun yang lampau. Itu sebab Imam Ghazali menggariskan puasa ni ada 3 keadaan, ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama yang dinamakan puasa apa? Puasa umum, puasa awam. Puasa umum ataupun awam ni dia punya skopnya kecil, sekadar menahan diri daripada lapar dahaga kalau ada syahwat-syahwat tu. Istilah boleh kita katakan macam budak-budak dekat nak balik lah, jaga tahan diri daripada lapar dan dahaga. Cuma budak tak ada syahwat, kita mungkin ada syahwat, tambah ekstra sikit, tu je. Takkan selama-lamanya kita berada di peringkat yang pertama. Paling tidak pun kita berazam untuk dapatkan peringkat yang kedua, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ghazali, puasa yang dinamakan puasa al-khusus, puasa khusus, yang mana di samping kita menahan diri daripada lapar dan dahaga dan menahan daripada syahwat, kita upgradekan yang bahawasanya kita jadikan seluruh anggota tubuh badan kita ni turut berpuasa. Yang ni terkadang kita jam.
Mungkin anggota lain boleh lagi tuan-tuan. Kalau part nak jadikan mata kita ni turut berpuasa ni, ini yang macam payah sikit lah. Terutamanya kita orang lelaki, perempuan tak ada masalah. Itu sebab terkadang kalau kita ni nak masuk ke bazar Ramadan kan, ingat Syekh zaman kita nak segera balik nak pergi bazar Ramadan, rupanya nak ambil anak je sekolah agama. Seronok kalau kita pergi bazar Ramadan, lagi bazar Ramadan yang bentuk dalam satu padang, seronok kita masuk. Terkadang 1 jam pun kita tak perasan bila tengok juadah-juadah yang tak pernah kita nampak. Itu satu hal. Terkadang kita nak jaga mata kita ni, nak dapatkan derajat yang kedua ni, puasa al-khusus mata ni. Bazar ni bukan sekadar orang-orang kita je. Kalau orang-orang kita tak ada masalah. Terkadang amoy pun boleh tahan ramai. Amoy, lagi-lagi bazar kat Muar ni, amoy datang. Kalau seluar pakai seluar panjang ketat tu okey lagi lah. Kena pakai seluar pendek, jam terus. Ada sekali saya pendak amoy pakai seluar pendek, letu dipakai, saya beranggapan dia pakai seluar pendek lah, dia pakai baju t-shirtnya labuh sampai menutupi seluar. Agak-agak macam tu kita tengok, alamak ini pakai seluar ke tak pakai seluar ni. Anak kirim dengan bapaknya, nanti pergi bazar jangan lupa beli ayam macam KFC yang peha. Nak beli KFC penuh pula beratur. Nampak peha yang besar-besar nak buka puasa makan peha ayam. Rupanya sampai bazar Ramadan bapaknya tak jumpa peha ayam, dapat jumpa peha lain pula tu. Tu yang berat tu. Kalau itu berlaku, habis. Tak dapat darjat yang kedua, nak jadikan anggota tubuh badan kita ini turut berpuasa. Tapi kita ada azam lah, kita cuba azam. Yang ketiga ni lagi dahsyat. Ni orang-orang tertentu, macam Imam Yaakob ni boleh sampai ke tahap, Dr. Kasim boleh sampai ke tahap yang ketiga tu lah. Namanya puasa khusus al-khusus ataupun hawasul khusus. Di samping dia ini menahan diri daripada lapar dan dahaga dan syahwat, di samping dia ini jadikan anggota tubuh badannya, panca inderanya turut berpuasa, disettingkan hati dia ni turut berpuasa. Hati dia ni jadi tamak untuk nak meraih apa jua amal ibadah yang boleh dicapai. Bila ada peluang je, ruang je, dia akan isi, dia akan pulun cukup-cukup. Hatinya bergelojak nak mendapatkan amal-amal soleh hatinya. Ingat terus sepenuhnya akan akhirat, bekalan-bekalan akhirat. Tak menampakkan sekelumit daripada kepentingan dunia. Hatinya turut berpuasa tu yang duk pulun. Itu sebab kalau kita lihat ada orang yang Imam Syafi'i dalam sebulan boleh khatam 60 kali. Masya Allah. Begitu juga ulama-ulama terdahulu. Sebab hati mereka ini bergelojak, dijadi nampak akhirat. Kita pun boleh tuan-tuan. Kita insya Allah, yang penting kita berazam. Nampak macam ni kan, ada ruang kuliah tazkirah, ni maknanya hati kita ini membuat-buat. Ada jenis orang, apalah buat kuliah asar-asar, waktu asar ni orang sibuk nak masak juadah, nak masak untuk keluarga, sibuk nak pergi bazar, ini buat tazkirah apa barang masjid ni. Tetapi kita di kalangan orang-orang beriman jadi seronok. Ini juadah kita. Sebenarnya dalam keadaan kita berpuasa, sebenarnya kita sedang melatih diri. Kalau umur kita panjang tuan-tuan, kita akan menemukan akan satu zaman yang mana kita akan berpuasa siang malam. Yang ni kita puasa siang malam tak berpuasa, kita ada berbuka. Di akhir zaman nanti kita akan menemukan satu suasana yang mana kita orang-orang beriman akan berpuasa dalam tempoh 400 hari lebih tanpa makan dan minum. Ketika mana turunnya Dajjal, sahabat kata, apa makanan kami ya Rasulullah? Makanan orang-orang beriman adalah zikrullah.
subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Jadi insya-Allah dalam bulan Ramadan kita jadikan satu bentuk medan untuk persiapan kita ni orang-orang beriman. Andai kiranya umur kita panjang, kita tak ada persiapan, bila kita berdepan dengan 400 hari lebih untuk berpuasa, kita ada makanan kita sendiri sebab kita tak ada persiapan. InsyaAllah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, tadi dipesan Ustaz kena berhenti pukul 5.20 sebab juru kamera ni abang zaman kita ni ada urusan nak ambil anak. Tapi seeloknya memang begitulah, kita kuliah dalam setengah jam, nama pun tak sekira. Nanti kalau panjang-panjang nanti jadi lenguh pula kaki. InsyaAllah mudah-mudahan sepetang ini kita dapat berkongsi beberapa pengajaran untuk sama-sama kita membina keimanan kita dan persiapan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma nawwir bi kitabika basarina wa ashrah bihi sadrina wasta'mil bihi badanina wa atlik bihi lisanina wa qawwi bihi jananina wa asra' bihi fahmina wa qawwi bihi azmina bihaulika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhum minna mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.